Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okay, baik, untuk murid tahun 6 kuning. Jadinya insya-Allah hari ini kita akan mengulang kaji dua perkara, iaitu yang pertama kita akan baca kembali surah Asy-Syams, dan yang kedua kita akan ulang kaji balik tentang pembahagian syirik. Baik, yang pertama sekali kita tengok dulu surah Asy-Syams. Okey, jadi kita baca bersama-sama. Mana yang tak berapa jelas boleh tak nak tengok kat sini, boleh buka dalam buku teks. Okey, boleh pause dulu dan pergi ambil buku teks. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Okey, seperti mana yang kita dah tahu, surah Asy-Syams diambil daripada ayat yang pertama tu, iaitu Allah bersumpah demi by the sun, demi matahari. Okey, jadi Asy-Syams maksudnya matahari. Okey. Seterusnya kita nak tengok tentang syirik. Okey. Kita dah masuk dah topik ni, tapi kita nak ulang sedikit, iaitu berkenaan dengan yang pertama sekali. Syirik ini adalah apabila kita dosa syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan dia boleh berlaku sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan ataupun i'tiqad. I'tiqad ni maksudnya kepercayaan. Dengan dia tak sebut, dia tak buat, akan tetapi kepercayaan dia tak percaya, dia tak beriman dengan Allah, walaupun nampak macam dia solat, macam dia puasa, macam dia bayar zakat dan sebagainya, tapi sebenarnya dia tidak percaya dengan Allah. Ini kadang-kadang berlaku pada orang munafik. Jadi hukum mensyirikkan Allah ialah haram, dan ini adalah dikategorikan sebagai dosa yang paling besar dan dijanjikan dengan azab yang pedih. Dalam Al-Quran memang ada sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain mengikut kemahuannya. Kalau Allah nak, Allah boleh ampunkan. Tapi ada satu perkara yang memang Allah takkan ampunkan sampai bila-bila, iaitu dosa syirik. Macam dosa yang lain, mungkin kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Tapi dosa syirik, kalau tak taubat, confirm memang tidak ada keampunan baginya. Dan kita nak sebut tentang ada dua pembahagian, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali apa dia? Syirik jali adalah syirik besar, dan syirik khafi adalah syirik kecil. Yang pertama kita baca dulu dalil naqli. Apa dia yang Allah sebut tentang syirik ni? Dalam buku ni dia sebut, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22,
maka janganlah kamu mengada-adakan bagi Allah sebarang sekutu, partner. Mengatakan Allah tu ada dua, ada tiga dan sebagainya, ataupun Allah itu memerlukan kepada seseorang. Maka perkara tersebut semuanya tidak boleh kita sebut. Tak layak untuk Allah disandarkan dengan sekutu, dengan sebarang syarikat. Sebab tu namanya syirik. Perkataan syarikat ni syiriknya, iaitu ada partner, ada geng, ada rakan kongsi, kan? Jadi Allah tidak memerlukan rakan kongsi. Allah berdiri dengan sendiri, dia satu-satunya dia. Jadi Allah kata, jangan kamu ada-adakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Okey. Jadinya, sebelum tu ni dulu. Okey, pembahagian syirik. Yang pertama itu syirik jali, iaitu mempercayai ataupun mengaku bahawa terdapat Tuhan selain daripada Allah, ataupun dia menyembah selain daripada Allah yang Maha Esa. Jadi, syirik jali ni juga disebut sebagai syirik besar. Jadi, contoh syirik besar adalah apabila orang itu menyembah berhala, meminta doa dan pertolongan kepada selain Allah. Contohnya, dia pergi minta kat kubur. Dia minta dia menggunakan tangkal, azimat. Contohnya ni, cuba tengok ni, gambar ni. Nampak? Ini. Ada tangkal-tangkal yang kononnya kalau pakai ni boleh jadi apa nama? Bila pakai ni orang percaya nanti kebal lah, nanti jadi tak terkena musibah lah. Walaupun kadang-kadang tengok macam ada tulisan macam ayat Quran. Tapi betul ke ayat Quran? Itu yang pertama. Dan yang kedua, walaupun ayat Quran tapi kalau dipakai tu dengan niat untuk menjadikan dia tangkal, untuk menjadikan dia azimat, kita percaya bahawa dia boleh beri kelebihan, tak boleh. Al-Quran tu untuk dibaca, bukan untuk digantung dekat leher, bukan. Kan? Kalau bawa lah satu Quran sekalipun, contohlah pegang Quran bawa masuk kubur sekalipun, tapi tak pernah baca pun, mengharapkan dia menyelamatkan kita dalam kubur. Tak. Kita kalau betul-betul nak selamat, kena baca Al-Quran dan cuba fahami Al-Quran. Okey? Bukan jadikan dia tangkal, bukan jadikan dia azimat. Okey, yang tu syirik jali. Sembah berhala, yang ni jelaslah. Menyembah berhala pun memang mempercayai bahawa adanya Tuhan selain Allah, ia tidak dibenarkan. Kemudian syirik khafi, syirik kecil, iaitu tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak sewaktu beribadah. Apabila contohnya, tengok gambar ni. Contoh gambar yang pertama, dia pergi mana? Dia menunaikan haji ataupun umrah. Kemudian pergi selfie, post dekat Facebook, tunjuk, aku baru lepas umrah. Ni baca Al-Quran. Dia baca Quran, tapi ambil gambar, post. Dan yang ketiga, sedekah pada orang. Pun ambil gambar juga, post aku sedekah. Kita tak katalah perkara ini salah. Cumanya, bila buat macam ni, sangat takut timbul riak dalam diri kita. Jadi sebab tu, sebaik-baiknya tak payah post lah. Tapi kalau boleh yakin, dengan bila ambil gambar ni menjadikan orang lebih bersemangat untuk baca Quran, lebih bersemangat untuk menggalakkan orang lain untuk bersedekah, menggalakkan orang lain untuk mengerjakan haji dan umrah, itu cerita lain. Tapi secara generalnya, secara umumnya, lebih baik tak payahlah kita ambil gambar kan. Sebab ambil gambar ni, takut nanti timbul riak. Kita mengharapkan pujian manusia. Riak tu maknanya kita mengharapkan pujian manusia dan kita tak mengharapkan, sepatutnya ibadah tu kita mengharapkan pahala daripada Allah. Tapi kita tak harapkan pahala, dan menjadikan kita harapkan pujian manusia. Kita mengharapkan ramai orang like gambar kita, kemudian banyak orang komen, wah baiknya apa semua. Kita harapkan benda tu. Itu tak boleh. Habis. Sia-sia je ibadah kita macam tu. Okey? Jadinya, syirik khafi ni juga kalau ada orang yang takabur.
Takabur ni maknanya dia rasa dirinya ni dah tak buat ibadah, tapi dia merasakan dirinya lebih baik berbanding orang lain. Pun boleh takut timbul syirik juga. Okey, jadi itu je Ustaz nak cerita tentang syirik jali dan juga syirik khafi. Cukup setakat tu insya-Allah. Lepas ni Ustaz akan bagi juga kuis. Jadi boleh tengoklah dan boleh buatlah nanti kuis tu. Okey, cukup setakat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.